Bual Bicara Belanjawan Negeri Selangor 2021 kembali lagi bersiaran pada minggu ini dan akan berkongsi satu lagi topik menarik yang semestinya dekat dengan belia dan juga generasi muda di Selangor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Haikal Muhammad, moderator anda bersama rakan saya. Dan saya Edi Abdul Rahman. Baik, Baiklah. bersama kita adalah tetamu istimewa pada hari ini iaitu lampu. Tu lampu. Okey. Kalau ke diri sana baru saya nampak. Bual Bicara Belanjawan Negeri Selangor 2021 kembali lagi bersiaran pada minggu ini dengan topik yang cukup menarik berkenaan dengan belia di Selangor. Dengan tajuknya ialah Buka Peluang Kerja, Gilap Potensi Anak Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Alif Haikal, moderator anda dan rakan moderator. Saya Edi Abdul Rahman. Baik, bersama kita adalah tetamu istimewa, orang penting di Selangor berkenaan dengan portfolio sukan iaitu Yang Berhormat YB Khairuddin Osman memegang portfolio Exco Pembangunan Generasi Sukan dan juga Generasi Muda Sukan dan Belia. Baik, juga pencarah kanan Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan juga Informasi UiTM Shah Alam, Dr. Nur Niwandi Mat Nordin. Apa khabar Doktor? Apa khabar YB? Baik, Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Terima kasih sebab datang ke Media Selangor. Baik, Alif, mungkin ada soalan pertama yang Okey, Alif nak YB, tanya. kita mulakan dengan bismillah YB. Okey. Okey YB, Semangat. kita nak berkata mengenai Belanjawan Negeri Selangor 2021 ini. Ya. Dan tidak dilupakan orang kata selain kerajaan negeri menyediakan belanjawan untuk menangani orang kata penularan COVID-19, belia orang kata antara salah seorang generasi belia tidak orang kata tidak orang kata tidak tertinggal menerima tamparan daripada impak ini. Dan salah satu inisiatif yang kerajaan negeri telah sediakan iaitu iaitu inisiatif roda Darul Ihsan. Mungkin YB boleh kongsikan sebab ini bukanlah tahun pertama ride ni diperkenalkan. Mungkin perkembangan ride pada peringkat sehingga kini. Saudara Alip yang bersemangat pada malam ini. Bajet yang kita luluskan tu pada saya adalah bajet yang saya sebut sebagai bajet rakyat. Bermula daripada sekecil-kecil kanak-kanak sehingga ke orang keluarga, sehingga kepada orang yang usia emas, bajet dalam masyarakat, bajet untuk negeri, semua ada. Jadi pembentangan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Puteri Besar baru-baru ini tentang bajet, saya kira adalah bajet yang cukup menyokong apalagi kita berhadapan dengan COVID sekarang ini. Dalam bajet tersebut, Selangor antara negeri yang memperkenalkan banyak bajet untuk para belia. Bajet kita besar 2.32 bilion ringgit. Ada negeri 400 juta, 500 juta je, tapi kita 2 bilion ringgit, besar. Persoalan dia bagaimana kita nak supaya rakyat merasai bajet ini. Di antara bajet yang kita kenakan kepada para belia ni, antaranya yang disebut sebagai RIDE kalau disebut ekonomi. Kita ada bajet untuk sukan, kita ada bajet untuk generasi muda, kita ada bajet untuk modal insan. Jadi ini kesemua bajet yang telah diberi kepada portfolio saya, generasi muda, sukan dan modal insan. Dan cabaran kita kali ini adalah bagaimana untuk kita sampaikan bajet ini ke bawah para belia. Belia Selangor ni Alip berbeza dengan belia negeri lain. Kelantan sama. Saya selalu sebut kerana saya nak ingatkan kepada diri saya sebab Selangor ini demografi yang ada pada hari ini adalah demografi yang memerlukan kita mengambil sikap inklusif. Kita tidak boleh lebihkan sangat kepada program keagamaan. Kita tidak boleh lebihkan sangat pada program untuk satu kaum. Kita kena semua. Belia cerdik pandai pun kita jaga. Belia yang bermasalah pun kita jaga. Masalah sosial pun kita ada. Yang profesional pun kita jaga. Yang bekerja right sekarang pun kita melihat kepada mereka ini.
Jadi kalau saudara pengerusi sebut sebagai bajet RIDE tadi, RIDE diperkenalkan tahun ini. Ini tahun pertama kita perkenalkan RIDE. Dan peruntukan yang diberikan adalah RM2 juta. Dengan RM2 juta itu, kita boleh memberi kepada belia kita sebanyak 3,000 belia. Dengan 500 orang peserta, RM500 lebih daripada bajet ini, kita dapat 3,000 orang kita boleh bagi bajet ini. Apa RIDE itu? Tu soalan dia kan. Dewi nak tanya apa. Apa RIDE itu? RIDE adalah inisiatif yang pada asalnya kita nak bantu belia yang memiliki lesen motosikal. Jadi inspirasi kita kerajaan negeri adalah kita kalau bagi lesen motosikal, jadi siapa-siapa boleh minta untuk lesen motosikal. Tapi bila kita tengok dalam perkembangan hari ini, kita nak bagaimana nak cantumkan di antara lesen motosikal dengan yang disebut sebagai e-hailing itu, gig economy itu. Jadi dengan sebab itu dalam itu kita letakkan syarat kalau nak mohon ride ini, kita akan bagi dia bantuan dari segi lesen dan kita akan bagi bantuan kepada mereka yang nak cebur diri dalam e-hailing. Itu dulu. Ada syarat-syarat dia YB untuk memohon a ride ni? Mungkin ada yang masih belum tahu tentang permohonan ride. Okey, kepada para belia di luar, ride kita letakkan di bawah Majlis Sukan Negeri Selangor. Sebab kita belum ada entiti, kita sedang buat entiti baru. Saya ada mencadangkan Majlis Penggerak Belia Negeri Selangor. Kita dah ada peringkat enactment baru, kita akan tubuhkan. Jadi sekarang ini program ride ini dia letak di bawah MSN. Syarat dia biasalah, orang yang boleh ambil lesen, orang yang penduduk Selangor, mereka yang berumur di antara 21 ke 35 tahun, mereka yang tidak ada masalah kes jalan raya, yang ada lesen. Jadi dengan sebab itulah untuk maklumat moderator malam ini, kita buka seawal tahun 2020, kita nak bagi kepada 3,000 orang, permohonan mencecah 22,000 orang. Bercakap tentang syarat permohonan tadi YB, lesen tu merangkumi lesen tunggal ataupun mungkin ada lesen lain tak boleh memohon ke macam mana YB? Awalnya kita nak fokus kepada lesen tunggal. Maknanya orang tak pernah ada lesen, dia mohon melalui ride ini. Cuma masalah kita, ada di kalangan belia ni yang ada lesen kereta tapi tak ada lesen motor. Jadi kita kena ubah sikit. Yang kedua, kita sebut dalam syarat kita yang pertama bahawa mereka yang memohon lesen pada tahun 2020. Bila kita kena pandemik COVID-19 ini, siapa yang nak buat nak test kes lesen motor sekarang ini? Jadi sedari awal Mac itu sehingga hari ini, sekolah-sekolah memandu ini tidak boleh nak ambil banyak orang untuk memberi lesen. Dengan sebab itu bila ini berlaku, kita ubah suai sikit syarat kita itu, iaitu kita memberi fokus kepada mereka yang sekarang ini sedang bekerja e-hailing ataupun gig ekonomi ni, yang bawa motor hailing tu, kita bagi pada orang ini. Panjang intro YB tentang ride. Okey doktor, mungkin bagi doktor sendiri macam mana doktor melihat pelaksanaan oleh kerajaan negeri ni untuk membantu golongan belia menerusi inisiatif ride ni doktor? Terima kasih. Saya rasa satu persoalan yang menarik kalau kita nak bincangkan tentang isu apa yang berlaku pada ini adalah kita berada dalam satu elemen kita panggil sebagai keselamatan kesihatan yang merangkumi keselamatan ekonomi. Apabila pandemik COVID-19 melanda negara, semua negara berada dalam keadaan yang agak terkejut dan tidak terkecuali kita dalam Malaysia. Dan dalam negeri Selangor ni kita harus ingat Selangor ni mempunyai satu populasi belia yang amat tinggi dan berkepadatan tinggi penduduknya. Dan populasi belia ni adalah satu populasi yang lebih dinamik. Tidak berkata negeri lain tidak dinamik, tapi sebab mereka berada di kawasan-kawasan di sekitar ibu kota, kawasan-kawasan pusat membangun. Maka bila pandemik COVID-19 ni melanda, maka kebanyakan belia-belia ni juga mengalami impak yang cukup besar. Dia yang terkesan khususnya di kalangan mahasiswa yang kita tahu kena pergi kelas ODL, mereka yang hilang pekerjaan dan mereka yang juga menghadapi permasalahan untuk mengambil bahagian ataupun untuk explore ruang-ruang ataupun bidang-bidang baru. Jadi pengkhususan belanjawan harus melihat pada perkara ini. Dan apa yang menariknya dalam Selangor ini, kerana dinamisme dan kekepadatan penduduk dan bagaimana belia itu sendiri dalam satu kapasiti yang dikatakan yang agak moden,
kan, yang terdedah dengan satu cara ataupun bentuk kehidupan yang lebih aktif, kan, maka satu proses penjanaan ekonomi, satu proses penjanaan kehidupan untuk belia itu perlu dibangunkan secara kolektif ataupun secara holistik. Jadi ini yang boleh membantu bagaimana kita melihat sama ada Kerajaan Negeri Selangor, kan, khususnya kita ada YB sebelah ni berupaya untuk membangunkan. Kita lihat daripada Mac hingga tahun ini, kita lihat bagaimana belia itu sendiri dilihat sebagai satu fungsi dan peranan belia itu sendiri. Bagaimana mereka boleh menyumbang kepada negara, bagaimana mereka boleh mencari alternatif, khususnya mereka yang hilang pekerjaan atau mereka yang ingin masuki alam pekerjaan. Sebab secara kolektifnya perkara ini perlu diberi perhatian dan perlu dilihat pelaksanaannya, dan jumlah peruntukan yang banyak. Saya rasa ini mencerminkan satu inisiatif ataupun satu usaha untuk memastikan sekurang-kurangnya golongan belia ini dapat diberikan perhatian yang serius dan penerapan isu-isu dalam menjawatan. Saya dengar tadi tentang right, bagaimana imbuan-imbuan right ini dapat dibangunkan untuk bangunkan khususnya untuk belia Selangor, ada satu perkara yang perlu diberikan perhatian dari segi mekanisme perjalanan program, perjalanan bagaimana mereka itu akan diagihkan dan sebagaimananya. Kerana satu benda yang saya boleh kongsi tentang belia ni secara psikologinya mereka adalah golongan yang amat aktif. Mereka suka untuk mengeksplorasi, mereka suka untuk keluar, mereka suka untuk mencuba perkara baru. Tetapi disebabkan pandemik COVID-19 ni, maka mereka dihadkan, dan sebab itu kita lihat kapasiti belia pada era pandemik COVID-19 agak terhad. Mereka terkurung dalam rumah, mereka dikenakan satu peraturan-peraturan, garis-garis panduan yang saya rasa tidak biasa sebelum ini. Dan inilah tiba masanya sebagaimana untuk membina satu bentuk naratif, satu bentuk kecenderungan fikiran, satu bentuk aktiviti yang boleh merangsang kembali belia yang bermotivasi, yang bersemangat untuk mencuba perkara-perkara baru yang mungkin terhad disebabkan pandemik COVID-19. Dan saya percaya dengan jumlah belanjawan ataupun bajet yang cukup besar di bawah Exco ini, maka satu proses pengalihan, kita panggil pengalihan komposisi pelaksanaan bajet disebabkan oleh keselamatan kesihatan pandemik COVID-19 mungkin boleh diatur dan direncanakan supaya menanti kumpulan sasaran golongan belia ini. Terima kasih doktor untuk perkongsian menarik itu. Okey. Boleh, mungkin kita nak berkata mengenai pelaksanaan RIDE sendiri, kembali pada YB. Apa yang kita nampak, pelaksanaan inisiatif RIDE ni orang kata lebih sesuai ataupun pelaksanaannya lebih familiar ataupun orang kata remaja di bandar. Pelaksanaannya lebih kepada remaja di bandar. Dan kalau baru-baru ini YB pernah berkata inisiatif ini akan dibesarkan, akan diperluaskan di luar bandar. Mungkin apa orang kata langkah-langkah yang kerajaan negeri akan ambil? Macam mana nak menarik minat belia di luar bandar ni YB? Sebab mungkin kita lihat kan dekat bandar ni diorang dah tahu, mungkin media sosial ni lebih meluas di bandar. Mungkin kat kampung tak berapa kurang memang ada yang dia pakai phone apa semua, tapi tetap di luar bandar dan di juga bandar belianya berbeza, betul doktor? Okey, mungkin YB sendiri macam mana untuk menarik minat luar bandar tu menyertai RIDE ni? Saya menarik juga kalau yang berusaha Dr. Wandi boleh bantu kita dari segi psikologi orang di luar bandar ni. Kan sebab mungkin kita sebagai pentadbir tidak melihat sebagaimana yang Dr. Wandi melihat. Cuma tanggungjawab kerajaan pada tahun ini adalah sebab ini produk baru. Produk baru kita buka secara terbuka. Pada asalnya memang kita tidak berniat pun nak kekang sama ada orang luar bandar ataupun bandar. Kita buka, siapa mohon dia dapat. Ini tahun ini. Tetapi bila kita tengok pattern yang memohon itu banyak orang daripada bandar. Barangkali kalau kita sebut e-hailing ataupun gig ini dia lebih fokus pada bandar. Orang di belia kita di luar bandar mungkin dia ada aktiviti mereka tersendiri. Jadi sebab RIDE ni menarik Dewi dan Alif. Sebab di antara benda yang kita buat ni, kalau kita tengok belia-belia sekarang ni yang naik motosikal tu kan, yang accident doktor yang banyak berlaku kemalangan. Mereka ini tidak di cover oleh Perkeso. Tidak di cover. Jadi kebanyakan mereka itu saya tak tahu bagaimana pengurusan bila mereka ada accident begitu. Di bawah RIDE ini, kita memperuntukkan untuk Perkeso. Perlindungan untuk mereka. Siapa yang masuk ini,
kita bagi dia subsidi lesen RM380, kita bagi dia kursus, keselamatan kursus dan pelbagai, dan kita bagi juga caruman perkesok untuk mereka. Jadi mereka belia-belia Selangor ini kita nak bantu. Jadi soalan dia, bagaimana kita nak kembangkan ride ini? Caranya adalah tahun-tahun yang akan datang ini, tahun depan khususnya 2021 ini, saya tahun pun tak ingat dah. 2021 ini. Kita nak fokus kepada mereka luar bandar. Maksudnya kita nak lihat di peringkat orang di Sabak Bernam, orang di Kuala Selangor, orang di Sepang, orang-orang yang belah luar bandar ni, walaupun bandar juga sebenarnya mereka ni, kita nak fokus supaya mereka ini terlibat sama dalam gig ini. Jadi kita nak fokus pada tahun depan ke arah kawasan luar bandar. Jadi itu cara kita kembang, dan sudah tentu bila ini program yang baru, akan ada beberapa perkara yang kita kena tambah baik dan tambah nilai. Tapisan tu macam mana YB? Daripada segi tapisan tu macam mana? Macam YB cakap tadi berpuluh ribu mohon tapi hanya 3,000 saja yang diluluskan. Jadi penapisan tu. Kadang-kadang yang mohon ni dia tidak tahu syarat, dia mohon ya. Kan, dia mohon. Kadang-kadang yang mohon ni banyak pun antara mereka adalah orang di luar Selangor pada mohon. Dia just nak try dapat kan. Tapi berdasarkan bajet itu dia 3,000. 3,000 ni banyak sebenarnya untuk sesuatu program itu, untuk sasaran kita. 3,000 tahun ni, 3,000 tahun depan dah 6,000 belia kita. Cuma kita insya-Allah kita akan dari masa ke semasa, Yang Amat Berhormat pun mengikuti perkembangan ni sebenarnya. Jadi kita harapkan di masa-masa akan datang kita dapat kekuatan untuk kita nak tambah lagi belanjawan kita dari segi ride ini. Mungkin doktor sini yang boleh komen sikit kan. Macam tadi ada perbezaan psikologi antara belia bandar dan juga luar bandar. Apa mungkin perbezaan tu daripada segi aktiviti, daripada segi mungkin tahap tekanan, lebih-lebih lagi sekarang musim Covid kan doktor. Jadi mungkin ada sedikit perkongsian di situ. Dia kalau di dalam zaman media sosial lepas ni, kita berada dalam satu elemen perhubungan tanpa sepadan, dan elemen-elemen seperti data raya, big data, satu benda yang tidak perlu diperkenalkan lagi kan YB Alif dan Dewi. Jadi apa yang berlaku apabila kita bercakap tentang konteks pemikiran rakyat atau konteks yang belia khusus dalam negara Sarawak ni antara bandar dan luar bandar, sebenarnya jurang pembezaan itu hampir tiada. Kerana dengan penetrasi internet ataupun dengan pergabungan media sosial, rangkaian media sosial yang amat luas, aspek pemikiran itu adalah hampir sama. Cuma upayaan belia itu untuk turut serta dalam program-program seperti ini mungkin dihadkan dengan corak pemikiran mereka dengan environment atau persekitaran di luar bandar. Kalau kita lihat macam mana proses sebagai e-hailing sebenarnya, contohnya gigs ekonomi memang terkenal. Kita lihat bagaimana saban hari kita tengok bagaimana gigs ekonomi bergerak. Kalau kita lihat daripada sudut penghantaran makanan sampai ke perkara benda, sekarang ini menggunakan elemen perdigitalan, pembelian dalam talian. Jadi disebabkan persekitaran mungkin di kawasan-kawasan tertentu menghadkan mereka untuk partisipasi dalam lingkungan e-hailing ataupun dalam ride ini. Jadi mungkin komponen ride ini boleh berkembangkan di luar bandar dalam satu komposisi yang lebih berbeza. Mungkin satu bentuk centralisation kepada industri-industri kecil, salah satu bentuk komponen-komponen yang boleh dibangunkan kepada mereka yang berada di kawasan-kawasan tertentu dengan gabungan-gabungan NGO yang tertentu. Dan saya rasa salah satu peruntukan bajet itu terlibat juga dalam NGO kan. Dan jangan kita lihat orang luar bandar ni mereka hanya berminat pada benda-benda yang bersifat kepembangunan. Contohnya pembangunan e-sport contohnya. Saya rasa itu juga satu benda-benda yang game, semua orang main game. Semua orang minat e-sport. Jadi inilah boleh memungkinkan bagaimana pemikiran dalam belia dan bandar. Dalam bandar sebenarnya tidak banyak perbezaan. Dari psikologinya hampir sama, tapi dari segi competitiveness itu sendiri, sama ada mereka mampu untuk partisipasi dalam komponen e-hailing, gigs ekonomi ini, itu harus dibangunkan secara berkelompok berbanding di luar bandar, berbanding di bandar yang boleh dibangunkan secara berasingan ataupun lebih individualistik ataupun lebih secara rangkaian yang kecil. Tetapi kalau di luar bandar ni mungkin cabaran kepada YB dan tim kan untuk membangunkan satu komposisi gig ekonomi secara berkelompok melalui industri-industri kecil berkepentingan, industri yang dibangunkan dengan jaringan-jaringan kerjasama kawasan-kawasan sektoral penduduk-penduduk tentu. Jadi saya rasa untuk menjawab persoalan Dewi itu, saya rasa tidak banyak bezanya. Malah kita dapat melihat bagaimana Selangor ni hampir borderless. Dalam semua dalam negara kita, terutamanya di kawasan Selangor, hampir borderless. Maksudnya
perimeter ataupun persepandanan dari segi pemikiran itu hampir sekata. Jadi boleh kata kalau beli Selangor ni, pemikiran dia boleh kata agak sekata dan agak seimbang dari segi luar bandar dan di kawasan bandar itu sendiri. Baik, terima kasih di atas perkongsian itu, Doktor. Mungkin YB, capaian internet macam mana pula dekat luar bandar tu? Adakah benda tu juga satu cabaran YB? Ya, betul. Macam yang Profesor Doktor sebut tadi, kalau dari segi ekonomi mungkin ada perbezaan dari segi pattern dia di bandar dan di luar bandar. Tapi kalau bab games ni semua sama. Kan? Cuba tengok orang belia kita di kedai kan. Ada masa dalam Dewan Undangan Negeri baru ni, Dewi, ada salah seorang yang berhormat membangkitkan keresahan dia tentang e-games ini. Dia kata e-games ini, dia kata tak sihat. E-games ini mungkin ada faktor-faktor negatif. Tapi saya jawab dalam Dewan Undangan Negeri, saya kata, apa pilihan kita di zaman PKP ini? Kalau kita tak ikut perkembangan semasa ini, belia akan cicir, dia akan lari pada kita. Betul, YB. Kalau kita raikan mereka, sukarnya kita memenuhi ataupun dia faham bahawa ini adalah program yang diajukan oleh kerajaan negeri dan kerajaan negeri prihatin terhadap apa yang mereka mahu. Kan? Mungkin dari segi ride, mungkin e-hailing, mungkin di sebelah-sebelah di kawasan utara ataupun selatan Selangor ini mungkin tak berapa nak aktif lah. Kan? Tapi Doktor, sekarang ini e-hailing, Tony Fernandez pun hantar barang makanan sekarang ni. Apa maksud dia? Maksud dia, e-hailing adalah antara kerjaya yang boleh survivekan belia-belia kita di zaman PKP ini. Itu petanda dia. Kan, ada pilot yang bawa yang ada pilot pun yang jual makanan tepi jalan, yang menggunakan program e-ride, program e-hailing kita. Ini adalah perkara yang kerajaan negeri kena aware. Kalau kita kerajaan negeri ni masih lagi, kita dengarlah ini tak sihat, itu tak boleh, kita akan tercicir. Belia kita ni akan meninggalkan kerajaan negeri. Dia tidak akan berminat dengan inspirasi kerajaan negeri. Sebab itu dah saya sebut banyak kali, kita kena bersikap inklusif. Orang minat game pun kita layan, orang minat sport pun kita layan, orang yang tak reti sport pun kita layan, semua peringkat kita layan. Jadi saya harap dari semasa ke semasa UiTM boleh membantu kita, sebab dia dari segi psikologi mungkin dia lebih memahami daripada kerajaan kita, lontar dan kita laksanakan saja. Mungkin sasaran kita tu berbeza. Jadi cabaran internet tadi tu, cabaran internet antara perkara yang telah dimasukkan besar dalam belanjawan kita. Jadi insya-Allah dengan kepimpinan yang berhormat dan Exco yang berkenaan, kita harapkan internet ini segera diperluaskan kerana kebanyakan pengguna adalah belia kita. Betul. Dengan jaringan lebih laju Dengan mungkin. jaringan lebih laju kan. Betul. Okey, Doktor. Mungkin ada Alif ada pertanyaan? Okay, YB. Selain daripada orang kata menyediakan peluang orang kata menjana pendapatan income kepada belia ini melalui ride, mungkin ada orang kata kerajaan negeri mungkin ada fokus-fokus lain yang akan kerajaan negeri sentuh. Temanya apa-apa, konsepnya sama, tapi mungkin selepas ini menyentuh kenderaan lain pula ke? Macam mana? Mungkin bukan ride saja. Bukan ride Mungkin saja lepas ke? ni kereta punya e-hailing ke ataupun mungkin lebih dipeluaskan lebih banyak lagi. Apa pun apa kerajaan nak buat atau tindakan kita adalah berdasarkan kepada pandangan daripada kumpulan-kumpulan sosial ini. Kalau di satu waktu nanti permintaan terhadap e-hailing kereta itu berlaku, dan saya ingat kerajaan negeri kita boleh mempertimbangkan ke arah situ. Dengan kata lain, tidak ada sekatan kepada program kita. Yang penting kerajaan negeri kita berbentuk inklusif dan kita kena sedar perubahan di kalangan belia ini. Kalau kita, sebab untuk maklumat Doktor, saya sebut di mana-mana, saya kata tadi sebelum masuk, saya nak sebut ke tidak pasal belia ni, dah sebut sebab di mana-mana pun saya sebut, Dewi dengan Alif. Belia kita 29 juta. Di Ini Selangor maklumat, sahaja. ini YB. mungkin pada viewer yang belum dengar statement kita. Population kita 6 juta, 6.2 lebih lah, tapi 29 against 6 million, itu almost half. Belia saja. Itu antara 15 hingga 40 tahun. Maksud dia, belia mendominasi populasi di negeri Selangor ini. Kalau kita mengambil sikap tradisional ataupun pendekatan konservatif, Doktor, saya ingat belia masih anggap kerajaan Selangor ni apa, tak ada kerajaan, tak apa kan. Tapi kita kena raih. Dan daripada 29 juta ni, berapa ramai yang duduk dalam persatuan?
125,000 sahaja. Makna doktor, belia kita ni birokrasi dia tak nak. Buat organisasi dia tak nak. Apa lagi persatuan-persatuan politik dia tak minat. Dia minat, dia tekan ni, dia nyatakan. Ini pandangan dia dalam Facebook. Perap kan. Itu belia sekarang. Jadi orang politik sekarang ni kadang-kadang kena tahan sikit lah dengan dunia tanpa sepadan, doktor ya. Cabaran kita itulah, cabaran kita. Baik, mungkin daripada 3,000 permohonan tu YB yang diluluskan dan dicadangkan, mungkin ada cadangan untuk memperluaskan lebih ramai lagi di masa akan datang YB? Buat waktu ini kita masih lagi dengan bajet kita 2 juta. 2 juta bersama dengan 3,000 penerima. Dan insyaAllah pada minggu depan ni kita akan adakan satu majlis bersama dengan Yang Amat Berhormat Datuk MB untuk serahkan. Datuk MB akan serahkan sendiri bantuan-bantuan ini kepada penerima ride ini. Jadi insyaAllah tahun depan, bear with us. Kita ada 2 juta, kita akan selesaikan. Kalau tak cukup, insyaAllah kita akan kemukakan pada Pusat Kajian Negeri. Fokus dia tahun depan tu, right, adalah untuk anak muda di luar bandar. Ya. Jadi adakah 3,000 tu memang untuk di luar bandar je ke ataupun macam mana YB? Kita tak boleh nak kontrol lah. Tapi kita harapkan kebanyakan, ialah kalau kita buka kepada mereka luar bandar. Tetapi permohonan ada tak sampai 1,000 kan, ataupun tak banyak mungkin. Dekat luar bandar ya. Kita terpaksa juga buka kepada mereka yang berada di bandar. Tapi fokus kita, keutama kita, mereka luar bandar. Okey doktor. Sedikit perkongsian sebelum kita berehat seketika. Doktor, dekat untuk di kolej sendiri, pelajar mahasiswa, mereka melihat mungkin kerjaya sebagai e-hailing punya driver, bawa motosikal, tak berapa kelas. So, daripada pendapat doktor sendiri, psikologi belia dekat mahasiswa yang ada degree, mungkin ada master, macam mana doktor? Adakah mereka menerima sektor pekerjaan sebegini? Saya rasa kalau diikutkan daripada faktor penerimaan tu secara dasarnya ataupun secara naturalnya sudah tentu pelajar-pelajar yang melanjutkan pengajian mereka ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih terjamin. Tetapi disebabkan oleh pandemik COVID-19, apa yang hikmah yang berlaku COVID-19 ini? Dia menukar konsep dan konteks pemikiran manusia. Dia mengubah pelaksanaan hala tuju hidup manusia. Dia membuka inovasi-inovasi dalam pembelajaran, inovasi-inovasi dalam proses-proses belanjawan negara dan negeri, dan ia membuka ruang untuk penerokaan pada benda-benda yang tidak pernah kita bincang ataupun kita tahu sebelum ini. Contohnya sebagaimana e-hailing, rides, seperti mana program ride dan gigs ekonomi. Benda-benda yang perkara yang sebelum ini dilihat sebagai satu benda yang bersifat selektif telah dinaikkan taraf menjadi satu benda yang berbentuk utama. Jadi inisiatif kerajaan untuk memastikan benda ini dimakinkan sebagai salah satu pemenjatan ekonomi kepada belia adalah tepat pada masanya. Kerana kita harus ingat, walaupun mereka itu mahasiswa ataupun mereka itu berpelajaran, tetapi atas dasar pelaksanaan ataupun isu keselamatan ekonomi, keselamatan kesihatan pandemik COVID-19 ini membuka ruang lain. Jadi penerokaan ruang itu tidak lagi berdasarkan kepada peluang-peluang yang berbentuk jangka panjang. Lebih juga pada peluang-peluang untuk mengisi jangka pendek, peluang-peluang yang boleh digunakan dalam satu konteks-konteks masa tertentu untuk memberikan satu kelegaan emosi, kelegaan psikologi daripada sudut perang saraf punya, memberikan satu proses rangsangan minda kepada mereka ni, gaduan-gaduan yang boleh bekerja, yang akan mula belajar ini ataupun dah akan menamatkan pengajaran, bahawa mereka punya satu alternatif untuk sekurang-kurangnya mengambil satu sikap lebih terbuka, meletakkan diri mereka untuk mengambil peluang yang sedia ada. Sekurang-kurangnya masa pandemik Sekurang-kurangnya masa pandemik COVID-19, dan sekiranya benda itu terbukti berjaya dan kita lihat bagaimana ekonomi digital ataupun gigs ekonomi ini dikuasai oleh jaringan berbentuk hampir monopoli dalam jajaran yang besar daripada pengusaha-pengusaha digital lain. Mungkin dalam masa 2-3 tahun sekiranya ride ini berjaya, apa yang diharapkan sektoral dalam komposisi e-hailing gigs ekonomi ini boleh terbentuk dengan sendiri dan boleh membuka ruang. Mungkin kita tak tahu satu hari nanti Alif ke Dewi ke akan menjadi satu pemilik satu komponen gigs ekonomi yang setaraf apa yang berada di pasaran sekarang ni. Kan inilah yang boleh dimakinkan apabila dari segi potensinya benda ini berkembang dan dilihat sebagai berpotensi. Dan kita lihat bagaimana, saya ingat di salah sebuah negeri menghantar dokumen pun dijadikan sebagai satu proses pendapatan, dan bagaimana untuk menghantar perkara-perkara ini bermula di Indonesia dijadikan satu perbuatan. Sebab ia memberi satu niche ataupun satu ruang untuk membangunkan ekonomi secara sektoral
dalam gigs ekonomi itu sendiri. Jadi ini ruang yang boleh ditukai oleh 29 juta. Sekiranya kalau semua rakyat Selangor belia menyokong komposisi gig ekonomi tempatan dengan usul yang dibangunkan secara teknikal oleh pihak kerajaan negeri, saya rasa banyak yang boleh kita kecapi, YB. Dengan syarat mereka harus melalui satu proses pemilihan daripada yang berada banyak di dalam pasaran pada ini. Dan saya rasa ini boleh ditukai khususnya di kawasan luar bandar dan di bandar itu sendiri. Baik, terima kasih. Ya, baiklah Doktor, dengan YB kita nak berhenti seketika. Selepas ini kita akan bercakap mengenai satu lagi inisiatif yang kerajaan negeri sediakan, iaitu program Jelajah Selangor Bekerja. Tapi sebelum itu kita akan berhenti seketika. Kita kembali selepas ini Dengan topik yang lebih menarik.
Terima kasih kerana masih bersetia bersama kami di Bual Bicara mengenai topik kita pada hari ini, iaitu buka peluang kerja, gelak potensi anak muda. Okay, pada awal tadi kita dah berbual mengenai right Dewi. Roda Darul Ihsan. Betul, dan sekarang kita nak masuk mengenai satu lagi inisiatif Baby, iaitu program Jelajah Selangor Bekerja 2020. Kita difahamkan program ini merupakan kesinambungan daripada Selangor Job Fair yang sepatutnya diadakan pada tahun ini tetapi ditunda sebab COVID-19 ni kan YB. So mungkin YB boleh ceritakan mengenai program Jelajah Selangor Bekerja ni terlebih dahulu. Intro YB. Secara dasarnya lah. Ya, Selangor Job Fair ni adalah program tetap yang kita adakan setiap tahun. Dulu Job Fair ni kalau kita buat program sewaktu kita buat dalam skala dalam 20-30 majikan di Mega Job Fair. Tahun 2019 baru ini kita saya minta pada bahagian sumber manusia, kita tak nak 20-30. Kita nak 200 majikan. Dan ketika kita adakan job fair di MIPS 2000 tahun lepas, sebanyak 15,000 orang hadir. Ramai, 15,000 dengan 180 majikan termasuk majikan untuk OKU. Itu sewaktu bukan COVID. Bila kita berhadapan dengan COVID, kita punya kadar pengangguran kita meningkat. Jadi nampak macam kerajaan di semua negeri dan negara pun macam menghadapi masalah yang sama. Jadi sikap kita adalah walaupun kita berhadapan dengan COVID PKP, macam yang doktor sebut tadi, kita kena ada satu program yang melegakan psikologi rakyat kita. Kita tidak boleh dilihat sebagai statik. Orang tengah tak ada kerja, kita statik. Dalam PKP ini, saya usahakan juga baru ni untuk adakan job fair kita bulan 10, dan pendaftaran kita terima adalah sebanyak 9,969. Orang yang berdaftar saja. Hampir 10,000. Oh, hampir 10,000. Tetapi malangnya 2 hari sebelum program doktor, kita terpaksa call off because PKP waktu tu dia dah menaik. Kita tak nak ada nanti kluster lain pula kan. So, persoalan besar dia, what happened kepada orang yang berdaftar ini? Kita mengambil sikap bahawa orang yang berdaftar ini kita kena pasti di daerah-daerah. Kemudian kita yang turun ke daerah untuk nak buat job fair kita. Kita membuat permohonan kepada Majlis Keselamatan Negara, tetapi dibenarkan kepada kita untuk buat program tersebut hanya dengan limit 100 orang saja. Jadi kita kata tak apa, kalau 100 orang pun kita buat, 50 orang pun buat, 20 orang pun kita buat. Sebab janji kita mesti turun dan memberi peluang pekerjaan kepada mereka-mereka ini. Sebab misal kata antara kaedah ada fizikal dan web. Mana ada rakyat yang buru-buru kat web nak interview dengan majikan, kecuali jika diuruskan dan diorganiskan oleh kerajaan negeri. Itu yang kita buat. Sebab itulah kita dah ada program di Kuala Selangor. Kita turun ke Petaling, daerah Petaling. Kita turun ke daerah Gombak, dan tadi kita turun di daerah Hulu Langat. Gitu. Jadi di antara jumlah majikan yang hadir yang setakat ini adalah 71 majikan. Persekutuan buat juga. Kementerian Sumber Manusia buat juga, tapi mereka boleh mengumpulkan 26 majikan saja. Kita 71 majikan tempatan dan di peringkat pelbagai lah. Jadi orang yang dapat kerja untuk tempoh 4 hari kita buat ini adalah sebanyak 117 orang. Tak apalah, 117 tu janji ada pekerjaan. Dan sebahagian daripada mereka adalah dipanggil untuk temu rega yang kedua, banyak. Jadi bila kita datang, kita ada booth, ada majikan yang nak fizikal, ada tempat booth tu yang ada screen saja, dia duduk, dia interview secara online. Virtual main. Catch dia sini, cuma waktu saya pergi ke Hulu Langat kemarin, ada di kalangan graduan yang datang tu, dia datang just walk in, dia tak daftar. Bila dia datang walk in, dia tidak boleh berjumpa dengan syarikat yang memenuhi kelulusan dia. Sebab tu kita kata kena daftar. Bila kita daftar, kita tahu background dia, kita akan matchkan dengan majikan yang bersesuaian dengan mereka ini. Kalau dia walk in gitu, kalau semua bidang pertanian, awak kelulusan medik contoh dia ataupun sains, dia tidak akan match dengan majikan di situ. Sebab tu kita minta rakyat daftar. Bila daftar, kita akan turun dan organize program-program ini. Boleh jimatkan masa sekali YB. Ya, menjimatkan masa. Jadi 100 orang bagi setiap program jelajah di daerah-daerah. Cukup ke YB 100 tu? Oh, kalau tanya saya tak cukup lah. Sebab
permohonan 9 hampir 10,000. Ya. So kita ada berapa daerah dan 100 orang saja. Ya. Macam mana YB rasa? Sebab tu saya kata kalau MKN kata 20 pun 20 lah kita buat. Maksud dia komitmen kerajaan tu. Kita tidak boleh oleh kerana PKP kita berdiam diri, tak boleh. Kita buat surat, langkah kita buat surat pada Majlis Keselamatan Negara. Dia letak syarat ada SOP, kita ikut SOP. Dia letak syarat 100, kita ikut 100. Makna dia, moral dia, kerajaan negeri akan sentiasa mengambil berat tentang masalah mereka yang dibuang kerja dan menganggur. Rekod terbaik kita adalah 2018. Kadar pengangguran kita 2.8%. Lepas PKP ni doktor, dia shoot more than 5%. Atas 5%. Tinggi. Teori ekonomi kata kadar yang boleh diterima pakai 4%. Keynes teori. Lebih daripada 4%. 4%. Ini teori pakai teori kata kalau 4% kadar pengangguran sesebuah negeri atau negara mesti di bawah 4%. Itu kadar pengangguran yang dibenarkan dalam teori ekonomi. Yang disebut teori orang putih lah ni. Teori orang. Kita rekod terbaik 2.8%. Sekarang ni kita dah lebih pada 5.3 ke atas. Jadi saya rasakan di musim COVID ini, saya nak juga turunkan kadar pengangguran di bawah 5%. Kalau kita dapat 4.5, dah cukup bagus. Dengan kata lain, kita tidak boleh berhenti untuk berusaha. Macam doktor sebut, psikologi, ketenangan psikologi. Emosi dan psikologi. 71 majikan YB. Berapa jumlah peluang pekerjaan yang ditawarkan untuk jelajah Selangor bekerja untuk setiap daerah ni? Oh, kalau dari segi tawaran pekerja yang di daerah tu kita ada 13,124 peluang pekerjaan. Cuma cabaran kita bagaimana nak dapatkan peluang ini, tarik supaya orang ni dia dapat itu. Platform yang ada hanyalah kerajaan. Swasta dia tak boleh buat apa. Kita tengok kalau ada swasta buat. Dia kena melalui SOP yang ketat, susah. Kerajaan boleh. Sebab itulah saya mengambil sikap, kita ada peluang 13,000 peluang pekerjaan ini. Jumlah rekod per keso yang mereka dibuang kerja semasa PKP ni doktor 9,500 yang dibuang kerja. Jadi kita ada 13,000 peluang pekerjaan. Jadi kalau kita boleh capai kepada mereka ini, kita boleh selesai masalah. Okey, YB, 13,000 jumlah yang ditawarkan untuk bekerja kan, tapi hanya 117 setakat ni. Jadi mungkin ada lepas ni inisiatif lain, cadangan lain yang boleh dilakukan untuk membantu mereka-mereka yang tidak bekerja ni mendapatkan pekerjaan YB. Sebab jurang dia terlalu besar, 117 yang mendapat pekerjaan, tapi 13,000 peluang pekerjaan. Jadi YB mungkin cabaran kita akan saya ingat antara cara lain adalah memperbanyakkan job fair kita. Kalau tak pun dipanggil job fair, kita panggillah carnival ataupun apa saja berbentuk kecilan supaya kita boleh sampai kepada 13,000 orang ni. 13 peluang ni kepada rakyat. Tapi kekangan ni semasa COVID ni adalah MKN sendiri YB. Ya, MKN sebab kota itu dihadkan. 100. Dihadkan 100. Jadi saya tak tahu mungkin doktor ada cadangan apa kerajaan nak bagi kan di zaman waktu sekarang ini kan. Komen doktor? Jadi kalau kita lihat ini bukan satu perkara yang menjadi ancaman di seluruh dunia. COVID-19 seperti yang saya katakan di awal tadi adalah membuka satu bentuk cabaran baru pada kerajaan negeri, kerajaan negara di mana-mana di dalam negara ataupun seluruh dunia. Jadi apa yang boleh dilakukan adalah menjalankan satu padanan terbaik di mana kalau kita lihat keapungan ekonomi itu berdasarkan sebagai satu proses kita panggil sebagai kecairan tunai. Jadi kecairan tunai ini bergantung kepada dari segi secara asas ekonominya, daripada segi pendapatan dan daripada segi benda yang diberikan subsidi ataupun diberikan bantuan. Sebab itu kita ada bantuan-bantuan kepada rakyat dan juga proses-proses untuk melebarkan jurang pekerjaan itu sendiri ataupun menambahkan peluang pekerjaan kerana ia melibatkan kecairan tunai terhadap survival rakyat dalam tempoh pandemik. Tapi dengan jumlah 2.9 juta orang itu, mungkin satu kajian yang lebih menyeluruh boleh dijalankan selepas ini ataupun mungkin ada di pihak YB untuk melihat bagaimana untuk melihat nisbah kadar pengangguran yang berlaku dalam tempoh 1, 2 atau 3 tahun yang akan terjadi. Contohnya pandemik COVID-19 akan menyebabkan kadar pengurangan pekerjaan sebanyak berapa dalam sektoral di mana kawasan penduduk mana berdasarkan kawasan-kawasan tertentu di seluruh negeri Selangor. Dan ini akan digunakan untuk merangka satu strategi sama ada secara job fair yang saya rasa dilakukan dengan secara berterusan dengan padanan-padanan ekonomi ataupun dengan bantuan-bantuan subsidi secara terus. Kita ada program ride hailing dan juga bantuan-bantuan untuk mewujudkan peluang pekerjaan.
Kerana emosi ataupun psikologi apabila kita bercakap tentang pandemik COVID-19 adalah keselamatan ekonomi yang mengakibatkan kadar stres, kadar peningkatan emosi yang tidak stabil, kadar ketenangan yang terganggu dan banyak lagi perkara-perkara yang dilibatkan dengan elemen psikologi ni boleh dikurangkan dan apabila melihat inisiatif-inisiatif yang diberikan oleh mereka dalam belanjawan. Sebab tu kalau kita lihat pandemik COVID-19 sama ada peringkat negara atau negeri, belanjawan ini menjadi satu perhatian. Satu benda yang ditunggu-tunggu kerana sebelum ini mungkin orang kurang perhatian ataupun orang kurang ingin melihat belanjawan kerana mereka merasakan mereka boleh mudah untuk mendapatkan kecairan tunai itu ataupun mudah mereka untuk meneruskan kehidupan. Tapi apabila berlaku endemis begini dan YB juga mencakap satu angka yang bukannya angka yang mengejutkan kerana ia hampir sama di seluruh dunia. Yang kadar 5% pengangguran itu benda yang hampir kita lihat bagaimana di sebuah penurunan ekonomi di seluruh dunia juga menguncup dan ia juga berlaku dalam negara kita Malaysia dan juga di negeri Selangor. Jadi inilah saya rasa kenapa perlunya satu proses untuk merangka berdasarkan nisbah kepadatan belia sebanyak 29 juta itu untuk melihat bagaimana kecairan tunai ini dapat dilakukan pada mereka. Kerana sudah tentunya ada golongan belia yang bekerja yang memerlukan satu penjenaan bulanan yang tetap dan sudah tentunya ada mereka yang diberhentikan pekerjaan yang memerlukan pekerjaan untuk terus hidup dan mereka yang baru keluar tadi kita boleh lihat ada program RIDE, ada program e-hailing gigs ekonomi yang boleh dibangunkan. Mereka yang di luar bandar mungkin tidak mempunyai satu komitmen ataupun bulanan yang tinggi tapi mereka juga memerlukan kecairan tunai untuk survival. Jadi kita tidak boleh menggunakan angka untuk mengukur dalam konteks seperti ini. Kalau kita mengukur dengan peluang pekerjaan, sudah tentu peluang pekerjaan amat terhad. Kita lihat bagaimana syarikat besar juga terpaksa menghadkan peluang pekerjaan. SOP ini juga mengubah corak penjanaan ekonomi sesebuah negara dalam sesebuah negeri. Jadi apa yang perlu dilakukan adalah untuk mewujudkan sekurang-kurangnya padanan daripada belanjawan ini dapat diberikan secara sektoral kategori golongan sosial belia. Kalau dalam keampuhan ekonomi dalam konteks yang besar, kita bercakap tentang sektoral. Kita ada sektoral pertanian, kita ada sektoral pendidikan. Tapi dalam sektoral belia ni kena diwujudkan sektoral berhubung belia, golongan sosial belia. Berdasarkan umur, berdasarkan kawasan pendudukan dan berdasarkan minat benda-benda tertentu. Apa saranan doktor untuk mewujudkan cadangan? Ada cadangan tak doktor? Sebab itu kita kena bentuk satu penyelidikan khas untuk melihat bagaimana nisbah ini dapat diberi pada 2.9 belia Selangor. Secara sektoral dan secara golongan sosial terhadap golongan belia 29 juta itu. Mungkin lepas ni YB boleh tiap untuk job fair kita ada kumpulan sasaran. Untuk mereka yang diberhentikan pekerjaan mungkin ada kumpulan sasaran. Selagi mereka tertakluk dalam konteks belia ini, program-program seperti ini kena diteruskan untuk merangsang proses ekonomi belia supaya belia ni akan merasakan bahawa terdapat satu jalan keluar dalam pandemik COVID-19 pada hari ini. Mungkin doktor kita nak sentuh pula mengenai belia, part belia pula. Mungkin ada yang tidak orang kata dengan norma baru, dengan jelajah bekerja, interview melalui Maya. So mungkin tahap kesediaan belia itu macam mana? Kalau doktor boleh kongsikan tahap kesediaan belia dalam mengadaptasikan norma baru ni. Saya rasa kalau saya dengan YB mungkin ada masalah kot Maya ni. maksudnya secara berjenaka, maksudnya mereka ni adalah golongan TikTok, mereka ni adalah golongan Insta famous, mereka ni adalah golongan Facebook, Twitter dan sebagainya. Sebenarnya konteks ODL ataupun online distance learning secara maya ataupun secara komposisi, secara virtual ni saya rasa lebih memberikan advantage kepada golongan belia. Dan kita lihat kalau dalam konteks perang saraf dan konteks pertambahan informasi secara media sosial, kita lihat bagaimana apps, aplikasi-aplikasi ni boleh membantu. Dan saya juga teruja untuk melihat bagaimana resume YB pada pelajar-pelajar tu golongan belia pada hari ini dengan mereka menjual produk menggunakan aplikasi-aplikasi digital sama ada secara percuma ataupun yang kebanyakan secara percuma dalam telefon pintar mereka itu sendiri. Jadi saya rasa kreativiti belia dalam virtual ni tidak boleh dipertikaikan lagi. Maka saya rasa kalau kita dapat tengok akaun diorang ni pun kita rasa mungkin mereka juga mempunyai kreativiti yang amat baik kan mereka golongan belia. Jadi saya rasa tidak ada isu dalam aspek virtual, cuma bagaimana mekanisme pelaksanaan job fair right itu dapat diperincikan secara sektorial dan golongan sosial, dan saya rasa ini merupakan satu inisiatif yang boleh menguntungkan belia dalam Selangor sebanyak 2.9 juta orang.
Kalau saya boleh tambah sikit kan, ni sikit je. Boleh. Sebenarnya dari segi peluang pekerjaan, siswa ZAH daripada 13,000 tadi, 4,753 adalah kepada peluang pekerjaan bagi siswa ZAH, jawatan siswa ZAH, dan 8,371 adalah peluang pekerjaan bagi bukan siswa ZAH. Jadi sekata, maknanya sekata maksud dia kepada golongan siswa ZAH pun ada peluang, kepada mereka yang bukan daripada latar belakang siswa ZAH pun ada peluang pekerjaan. Tapi persoalan dia bagaimana kita nak turun. Barangkali saya nak ambil pandangan doktor, kita kena banyakkan maya, organize maya kan, dengan majikan. Job fair, maya job fair. Full stop kan. Dia interview pada rumah. Kita boleh, barangkali kita boleh fikirkan sebab cabaran kita adalah 13,000 ni. Sayang. Orang nak bagi kerja, kita pula kekangan. Kan. Okey, YB itu daripada segi mungkin mereka yang siswa ZAH, kan, golongan universiti. Bagaimana pula YB dengan mereka yang ingin mencari pekerjaan tetapi mungkin daripada latar belakang yang kurang bernasib baik ataupun kurang menyenangkan, mungkin banduan mungkin YB. So masih ada sinar untuk golongan seperti ini diberi dalam pekerjaan ni YB? Macam job fair ni sendiri, adakah stigma tu macam mana YB? Ya, saya ingat kita tidak mendiskriminasikan sesiapa. Saya pernah sebut bahawa kita membuka peluang. Tak kiralah dia bekas banduan ataupun tidak, apa sahaja masalah dia, itu dia sendiri yang tahu. Kita tak nak tahu cerita. Kita hanya memberi peluang kepada mereka dan kita tak pilih orang ni boleh, orang ni tak boleh. Tapi saya rasa encouragement banduan ini untuk hadir satu benda yang kita kena puji. Dia ada inisiatif untuk nak berdikari. Dan saya rasa inilah tanggungjawab kerajaan untuk memberikan platform pada mereka. Tidak ada masalah langsung tentang isu-isu mereka ni. Jadi tidak ada isu diskriminasi dan juga stigma. Tidak. Sekiranya mereka melangkah untuk mendaftar YB. Kita persilakan siapa saja. Mungkin YB, kalau kita difahamkan 4 jelajah telah dibuat dan orang kata peluang pekerjaan tu dibuka kepada peserta yang serendah PMR kelayakan dia, dan ada juga peserta yang memulai degree ataupun PhD. So mungkin ada kerajaan negeri ada orang kata rancangan atau perancangan kerajaan negeri untuk sektorkan peserta-peserta yang datang. Job carnival untuk PMR. Ini job carnival bagi untuk tidak SPM orang gitu. kata tidak berlaku pertindihan, persaingan daripada segi kelayakan. Sebab mungkin PMR apa je yang I boleh apply kat sini. Degree, PhD lagi tinggi. Jadi di situ ada perbezaan jurang yang terlalu besar YB. Kita akan ambil kira suasana ketidakselesaan itu. Tapi baru ni di Hulu Langat, doktor, masa saya pergi Alif Dewi, masa saya pergi di Hulu Langat, di antara banyak barisan yang berduduk ni adalah mereka yang kelulusan engineering. Sedangkan ada satu sektor itu yang Westport, tak salah saya, dia mencari mereka di kalangan PMR dan SPM. Jadi inilah jurang yang dimaksudkan. Jadi apa, kita ambil kira, mungkin kita ambil kira job fair di peringkat SPM saja. Contoh dia, supaya kita orang tak buang ni, boleh jadi. Pandangan yang doktor tadi adalah interview melalui web daripada rumah mungkin untuk kurangkan. Yang kedua, kita job fair mengikut kelayakan. Maknanya kalau orang SPM tu datang, dia tahu dia boleh pergi semua. Boleh je kita ambil pandangan yang saya rasa bagus. Jadi mungkin komen doktor sendirilah macam bagi mahasiswa kan, mungkin bagi mereka yang pandai mengawal emosi ataupun tekanan di musim COVID ni, ataupun belia bukan mahasiswa saja, mungkin mereka tahu saluran apa yang nak dilakukan ataupun dibuat, tapi bagi mereka yang tidak tahu mengawal tekanan dan emosi sendiri, macam mana? Mungkin ada saranan doktor ataupun nasihat untuk mereka golongan seperti ini? Saya rasa kalau kita bercakap tentang tekanan emosi ni, faktor utama yang mendorong tekanan emosi adalah tentang ketiadaan satu sumber pendapatan. Kerana kita lihat berbalik pada pandemik COVID-19 ni, walaupun kita bercakap tentang konteks keagamaan, konteks fitrah kita sebagai umat Islam harus kuat dari segi spiritual dengan solat kita dan dengan kepercayaan kita pada agama kan, pada Tuhan, serah pada takdir pada Allah Subhanahu Taala. Tetapi kalau kita bercakap tentang segi dasar ni, emosi manusia ni mudah
terkesan dengan satu elemen kita panggil sebagai keselamatan ekonomi. Jadi sebab sini saya rasa peranan untuk melihat kembali pada isu right, job fair itu bagaimana kajian penyelidikan secara menyeluruh untuk melihat secara sektoral, secara golongan sosial, bagaimana golongan-golongan di luar bandar berdasarkan sektoral, berdasarkan kepada kelulusan, kepada density penduduk, dan bagaimana untuk membangunkan satu pelan berdasarkan mewujudkan satu peluang pekerjaan dan menghasilkan peluang pekerjaan itu sendiri. Bagaimana pengumpulan-kumpulan secara asas, kerana saya lihat satu kuasa mutlak yang jarang diguna pakai oleh golongan belia itu sendiri, malah penduduk sebuah negeri, itu adalah keupayaan mereka untuk meningkatkan ekonomi dari segi peluang ataupun segi corak pembelajaran mereka itu sendiri. Mungkin kalau kita lihat secara kasar, sektor-sektor tertentu juga kurang dibelanja oleh pengguna domestik. Dan kita apabila terdapat satu industri belia yang perlu disokong, 2.9 juta belia itu harus bersama untuk menyokong industri itu, dan juga penduduk-penduduk di sekitar kawasan belia itu. Dan ini merupakan satu, sebab itu dikatakan dalam kita menghadapi keselamatan ekonomi, satu gerakan ataupun satu proses pembelajaran secara tertumpu dan satu bantuan secara tersasar harus dilakukan. Dan saya percaya right dan job fair ini membawa pada proses secara tersasar dan secara tertumpu. Tetapi cabaran yang lebih besar juga adalah membawa satu pemikiran belia 2.9 juta atau mungkin rakyat Selangor itu sendiri untuk menggalakkan pembelian domestik dalam industri-industri tertentu supaya boleh membangunkan sektor-sektor luar bandar, permasalahan-permasalahan dalam konteks-konteks berkaitan. Perkara ini amat mudah tapi amat sukar dilaksanakan kerana kita duduk dalam satu elemen pelbagaian produk-produk daripada luar negara, produk-produk yang bercampur, servis-servis yang bercampur, tetapi sekiranya sasaran diberikan dalam satu bentuk untuk membantu golongan-golongan tertentu dan mungkin secara terkumpul ya, mungkin dalam masa setahun ataupun tahun depan itu sendiri, right itu berjaya mewujudkan satu konsep e-hailing ataupun services pendigital yang dikuasai oleh anak tempatan, maka ia memberikan satu rangsangan ekonomi dan mereka boleh melebarkan peluang pendapatan itu sendiri. Dan ini juga lah usaha-usaha yang saya rasa perlu diselaraskan dengan mungkin topik selepas ini kot Abi tentang isu pendatang tanpa asing, kebergantungan kepada warga-warga asing dalam segmen-segmen tertentu. Jadi ia perlu diselaraskan, ia perlu diwujudkan secara menyeluruh sebenarnya. Tapi bercakap tentang peluang kepada warga asing, Doktor, sebenarnya ramai juga yang menyatakan anak muda sendiri ataupun orang Malaysia sendiri, orang negara sendiri tak nak bekerja pun dalam sektor yang diorang buat tu. Saya kena minta tambah sejam lagi. Tapi kalau kita secara ringkas, kalau kita nak bercakap tentang perkara ini, kerajaan negeri juga boleh, YB boleh mengutarakan sistem pencukaian yang unik, yang luar daripada kumpulan biasa. Mungkin dia di bawah portfolio YB, di mana mereka yang bekerja, belia-belia sebanyak 29 juta ni yang bekerja dalam sektor tertentu diberikan gaji khas, elang khas oleh kerajaan negeri. Dan pekerja yang menggaji mereka-mereka yang dalam tangan tempatan yang sepatutnya dimonopoli ataupun diletakkan oleh warga asing, mereka diberikan insentif cukai. Jadi perkara-perkara ini perlu dilakukan dengan secara timbal balik untuk merangsang, kerana belia hanya akan bergerak apabila mereka menghadapi tekanan secara emosi, secara psikologi. Mereka mencari satu dipanggil ketenangan pemikiran dan berdasarkan sumber pendapatan. Jadi mereka harus dirangsangkan untuk meneroka benda baru dan akhirnya mereka merasakan bahawa ini perkara yang mungkin mereka boleh lakukan dan ialah berpunca pada imbuhan ekonomi. Itu merupakan salah bentuk rangsangan utama yang boleh membawa belia keluar daripada elemen-elemen keruangannya peluang pekerjaan. Itu mungkin satu benda yang lebih balik di peringkat dasar. Kini memerlukan satu proses perbincangan yang lebih mendalam tentang isu percukaian dan 2 gaji daripada kerajaan negeri, daripada pejabat YB 3 gaji dan daripada industri-industri tertentu. Perkongsian menarik, Doktor. Tapi Y Alif, 1 jam ni memang tak cukup lah. Nak berbincang tentang belia, sukan, memang masa tu sangat terhad. Okey, mungkin kita beralih ke sukan pula YB. Ya, boleh. Kalau YB dapat orang kata kongsikan ke mana hala tuju sukan Selangor ni sepanjang COVID-19 ni. Mungkin kita dapat katakan yang sektor ini tidak diperkatakan sangat ketika penularan wabak COVID ini. Mungkin secara dapat YB kongsikan ke mana hala tuju sukan Selangor kita. Ke mana hala tuju kita? Hala tuju kita adalah supaya belia kita aktif dan cergas. Malangnya PKP ini memaksa kita untuk mengubah suai pendekatan kita.
Wak Imah, para atlet kita pun, yang atlet Sukma kita pun, mereka dipaksa ataupun dia terpaksa membuat latihan dengan cara tersendiri, dengan pemantauan pada jurulatih. Sport memang tidak dibenarkan physically, tak boleh sport. Cuma baru-baru ni kita ada menganjurkan program disebut sebagai program active virtual. Kita buat active virtual. Di antara program active virtual kita adalah yang pertama dalam negeri, saya ingat dalam Malaysia kita antara yang awal yang menganjurkan program active virtual. Kita ada sport, e-sport, PUBG, pelbagai tu, Mobile Legend. Kita ada virtual run, orang berlari tapi dapat hadiah semacam dia lari di atas padang, di atas jalan trek, sama. Kita ada martial art, dia tunjuk martial art dan penyertaan kita sejauh ke Thailand, Indonesia, Singapura, UK. Untuk macam kita ada youth busking, dia buat creativity dia, bermain muzik dan kita bagi hadiah. Dan kita ada FIFA Pro Club. Hadiah kita lebih pada 300,000. Orang tanya kita, kenapa nak belanja sebegitu banyak? Bukan. Ini adalah masa kita nak sampaikan bantuan kita kepada belia-belia kita melalui cara begini. Dia main, dia aktif, duit sampai kepada dia. Dan yang menarik sekali, Doktor, penyertaan kesemua 5 tadi adalah penyertaan belia kita 237,606 orang. 200,000 lebih orang yang menyertai program ini. Terlalu ramai YB. Itu tak ramai lagi. Persoalan dia berapa banyak engagement yang mereka buat. Misal kata dia buat video martial art, dia tontonkan kepada orang. Total ke semua program-program ini, engagement kita adalah 7.9 juta orang. Ramai. Tinggi. Ramai. Lebih pada stadium Shah Alam. Ramai. Jadi dalam Dewan baru ni, bila ada yang berhormat menyebut bahawa tidakkah ini membuasa, tidak. Mereka kalau run, dia lari betul-betul. Dia lari betul-betul dan kita bagi medal dan baju secara betul-betul. Begitu juga dengan mengikut bidang ke minat masing-masing. Jadi hala tuju kita buat waktu ini adalah kita doakan supaya PKP kita ni cepat surut, cepat berakhir, sebab kita pun belia kita pun tak sabar. Walau bagaimanapun cycling boleh. Ada program-program yang boleh. Selagi PKP ni ada, kita fokus kepada engagement kita melalui media sosial. InsyaAllah lepas selesai ni, kita akan pergi pula kepada fizikal pula. InsyaAllah. Mungkin YB, kita nak bercakap mengenai isukan. 3 juta diperuntukkan untuk pembangunan isukan melalui belanjawan tahun depan. So 3 juta tu apa manfaatnya kepada isukan, pembangunan isukan, kalau YB dapat ceritakan? Tahun ni, Doktor, kita engagement kita engage dulu supaya orang mari pada kita. Next year adalah tahun pembangunan. Bermaksud kalau e-sport, kita nak bangunkan belia kita tu melalui e-sport. Kita nak latih dia menjadi real gamer. Kita nak latih dia bagaimana supaya Alif tahu orang yang main e-game ni kadang-kadang sampai ke merata dunia, menang kadang-kadang sampai 2 juta USD. Besar. Duduk depan komputer je YB. Ini adalah sektor yang boleh kata sebut sektor ekonomi pun. Ya juga. Jadi 3 juta ni saya mengharapkan kerajaan boleh turun lepas pada ini dari segi pembangunan ke daerah-daerah pula untuk nak bangunkan belia-belia kita. E-sport kita nak bangunkan secara pembangunan. Kalau program-program yang lain tu kita nak supaya ada akademi-akademi yang boleh membangunkan mereka. Bukan saja fun, suka-suka habis itu. Kita nak faham ni mereka adalah expert. Bila expert, anak Selangor. Bila anak Selangor, dia boleh wakil Sukma, boleh wakil negara, boleh pergi ke peringkat antarabangsa yang mana membanggakan kita. Macam YB sebenarnya main game? Fikir bolehlah PUBG kan. kan boleh. PS4? FIFA. Okey, YB, bagaimana pula dengan transformasi meneruskan kelangsungan hidup di musim COVID ni seiring dengan pendigitalan semasa? Maksud dia macam mana tu maksud dia? Mungkin macam mana seiring dengan transformasi digital ni kita menuju ke arah digital. Jadi kelangsungan hidup tu adakah terlalu kita lepas ni terus mungkin 90% ke arah digital ataupun macam mana YB? Doktor mengajar saya. Dia mengajar ini adalah zaman IR 4.0. Industrial Revolution 4.0.
Nak tak nak, suka tak suka, kita kena lepaskan IR 3.0, 2.0, 1.0. Kita kena lepaskan. Nak tak nak, kalau kita ketinggalan menangkap perkembangan industri IR 4.0 itu, kita akan tertinggal. Bermakna, segala ekonomi kita, aktiviti kita ni kena sudah berlandaskan kepada pendigitalitas. Digitalan. Saya ingat Dewan Bahasa kena tukar lah. Digitalisasi. Dan Yang Amat Berhormat memang membutuhkan bajet yang besar tahun ni untuk kita bangunkan digital ini, dan saya harapkan dia menjadi satu platform untuk para belia kita. Sama ada ialah tak spesifik ke, jangan pandang ke arah negatif. Kita suka ke, kita anti ke IR 4.0, dia akan berjalan terus. Sebab Selangor pun seiring nak menuju ke Selangor Smart State 2025. Baik Ali. Sebenarnya Dewi, kita dah sampai ke hujung rancangan. Terlajak masa. Itulah. Terima kasih. Terlalu banyak topik, terlalu banyak perbincangan. Sampai masa pun kalau boleh 2 jam. Boleh producer? Okey, kita harapkan dengan orang kata diskusi ataupun bual bicara kita pada kali ini dapat memberi penerangan ataupun dan perkongsian serta kepada input-input yang berguna untuk para belia khususnya di luar sana, dan juga satu perkongsian yang sangat menarik. Jadi kalau untuk melihat semula diskusi ini anda boleh saksikan rakaman bual bicara inilah, dan kita harapkan segala usaha kerajaan negeri, kita doakan agar pembangunan belia di Selangor ini terus maju dan dapat menurunkan kadar pengangguran seperti mana YB kata dia tadi, dan juga pembangunan sukan turut sama dapat dinaikkan dalam penularan COVID-19 Kalau ini. saya boleh ucap terima kasih kepada UiTM, Dr. Wandi yang hadir, dan kerajaan we look forward untuk bekerjasama dengan pakar penasaraf untuk bangunkan agenda we need a psychology expert untuk nak bangunkan ni, dan terima kasih kepada kedua-dua moderator yang sudi Sama-sama. jemput pada malam Terima kasih juga kerana sudi bersama kami. Baiklah, kepada anda di luar sana, untuk mendapatkan informasi terkini mengenai Selangor, anda boleh terus ke platform media sosial kami dengan cara Media Selangor dan juga Selangor TV. Saya kira sampai sini saja. Terima kasih YB, terima kasih Doktor. Saya Alif Haikal Muhammad dan rakan moderator Dewi Abdul Rahman mengucapkan ribuan terima kasih kerana setia hingga penghujung rancangan menyaksikan Bual Bicara Media Selangor. Sekian, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.